الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara lisan dan tindakan. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan sikap dan akhlak yang mulia. Apa yang baginda katakan melalui lisannya adalah apa yang baginda laksanakan. Seluruh kandungan Al-Quran ada pada diri baginda sebagai amal perbuatan. Tidak ada yang baginda mengatakannya, melainkan bagindalah orang yang melakukannya. Begitu juga tidak ada yang baginda larang, melainkan bagindalah orang yang meninggalkannya. Ketika ditanya bagaimanakah akhlak baginda, Aisyah radhiyallahu anha menjawab yang bermaksud adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Seorang yang beriman hendaklah melakukan dahulu apa yang hendak diajarkan sebelum diajarkan kepada orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 2 dan 3 yang menjadi muqaddimah khutbah ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu memperkatakan apa yang kamu tidak melakukannya? Amat besar kemurkaannya di sisi Allah kamu memperkatakan sesuatu yang kamu tidak melakukannya. Melalui mafhum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar berhati-hati terhadap kekurangan yang ada pada mereka. Yaitu seorang muslim itu boleh menjadi seorang yang mengatakan suatu perkataan tetapi tidak pula mengerjakannya. Antaranya mereka berkata kami ingin mengerjakan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah, tetapi ketika datang perintah itu, mereka tidak mengerjakannya. Terdapat dua faktor kelemahan manusia yang dapat difahami daripada ayat ini, iaitu pertama, manusia yang melakukan sesuatu yang bertembung antara perkataan dan perbuatan. Kelemahan ini kelihatannya mudah diperbaiki, tetapi sukar dilaksanakan. Banyak situasi berlaku, sesuatu yang baik itu diperkatakan dan mengingatkan agar orang lain menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang memperkatakannya sendiri tidak melaksanakan atau meninggalkannya. Kedua, manusia yang menepati
manusia yang tidak menepati lisan atau janjinya. Menunaikan janji adalah antara perkara ditentukan oleh Islam bagi orang yang beriman untuk menunaikannya. Jika seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sengaja tidak menunaikan janji-janjinya, perbuatan itu boleh membawa kepada wujudnya sifat munafik dalam diri seseorang. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salas, idza haddatsa kadzaba wa idza atumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu ada 3. Bila berkata, ia berdusta. Bila diberi amanah, dia mengkhianatinya. Dan bila berjanji, ia menyalahi janjinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dirahmati Allah, sikap dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicontohi dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum kerana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang selaras pelaksanaannya dengan lisan dan perbuatan baginda. Keadaan ini telah melahirkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi para sahabat terhadap apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berlumba-lumba untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua perkara yang baginda lakukan. Setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan akan mencipta contoh teladan kepada para sahabat, kerana lisan dan amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa bersatu dalam tindakan, perbuatan dan akhlak baginda. Dicontohi dan dirujuk dari watak baginda sebagai seorang manusia biasa, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua bala tentera, sehingga kepada watak sebagai seorang ketua negara. Itulah hasil didikan yang menerapkan bersatunya lisan, sikap dan akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebatinya lisan dan perbuatan, sesungguhnya ia berupaya membeli dan memujuk hati-hati manusia dan menyatukannya dalam satu sifat yang kuat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat 63 yang bermaksud, kalaulah engkau belanjakan segala harta benda yang ada di bumi, nescaya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat Islam untuk mencapai sebuah kejayaan di dunia dan di akhirat dengan rahmat acuan baginda. Antara akhlak baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah, pertamanya bersifat pemaaf dengan menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, mengajak kepada ma'ruf dan berpaling daripada orang-orang yang jahil. Kedua, berlaku adil dalam membuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Yang ketiga, menginfak harta sama ada ketika lapang dan selesa maupun dalam kepayahan yang menekan. Keempat, jauhi buruk sangka. Kelima, menolak kejahatan dengan cara yang terbaik. Dan yang keenam, berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang agung. Dengan akhlak yang demikian, orang kafir, musuh dan lawan pun jatuh hati dan akhirnya menerima Islam sebagai cara hidup mereka. Sekalipun baginda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, baginda tidak pernah menyombongkan diri. Baginda tidak memilih kawan, tidak mengasingkan diri dari para sahabat dan persekitarannya. Baginda juga sangat merendah diri dan bergaul rapat, menyantuni sesama hamba dan makhluk lainnya.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 128 yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat tamak, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Baginda memilih rumah yang layaknya setaraf seorang hamba, kecil, sempit, berbumbung rendah, dibuat dari tanah dan pintunya dari kain guni. Tempat tidur baginda cumalah anyaman tikar daun kurma sahaja. Bila bangun, berbekas daun tamar di belakang tubuh baginda. Baginda selalu berlapar. Baginda makan hanya bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Baginda tidak membazir makanan. Jika makanan berlebihan, baginda memberi kepada jiran tetangga. Ini kerana baginda tidak menyimpan makanan. Hidup baginda bagaikan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pakaian baginda jenis pakaian orang susah. Baginda asalnya kaya kerana harta Sayyidatina Khadijah diserahkan kepada baginda, tetapi baginda infakkan untuk Islam sehingga ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun harta dan wang yang ditinggalkan. Hadirin Jumaat yang dirahmati, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti dengan kejayaan mendidik para sahabat dengan lisan yang dilaras dengan perbuatannya secara spontan. Baginda mendidik khulafa ar-rasyidin dan kemudian diturunkan kepada salafus salih, sehingga kepada umat Islam seluruhnya pada hari ini yang menjadikan perbuatan dan akhlak baginda sebagai asas dan prinsip dalam kehidupan peribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang diredai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelaksanaan sifat zuhud baginda. Ketika 2/3 dunia telah berada dalam genggaman sahabat dan tabi'in, sifat zuhud yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengekalkan sikap pemegang kuasa untuk tetap zuhud dengan dunia. Dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dunia dengan berjaya dan mencipta tamadun Islam yang unggul tiada tolok bandingnya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka untuk sanggup hidup miskin, kekayaan yang mereka miliki mereka korbankan untuk kepentingan masyarakat, maka melimpahlah kekayaan, makmur dan berbahagia rakyat dalam sesebuah negara Islam. Biarpun tamadun gemilang Islam akhirnya hancur kerana bersilih gantinya pemerintahan yang semakin meninggalkan sifat zuhud yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah ini bertekad dan berusaha untuk mencontohi sifat dan sikap pribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada diri baginda lah sisi yang paling tepat dan benar. Sebuah kehidupan berlandaskan syariat perlu diteladani dan dilaksanakan oleh pelbagai lapisan umat Islam di semua keadaan, masa dan tempat. Marilah kita seimbangkan antara kehidupan dunia yang sementara ini dan tuntutan akhirat dengan cara yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, pengajaran daripada khutbah ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah menghindari segala sikap, perbuatan dan kata-kata yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam yang meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan ditimpa fitnah di dunia dan diazab di akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mencontohi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan kehidupan sebuah masyarakat dan negara yang dituntut oleh Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yakni dalam masa susah dan senang. Suratul Ahzab ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد.
Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, yakni tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami dari termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadid. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم للصلاة.